Kerajaan negeri sentiasa memberi galakan dan sokongan terhadap penglibatan perkhidmatan awam di negeri ini dalam aktiviti sukan bagi memastikan kualiti kesihatan fizikal dan mental berada di tahap baik. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata sebagai organisasi utama menerajui pentadbiran Kerajaan Sabah, Jabatan Ketua Menteri JKM memerlukan tenaga kerja berkualiti agar mampu memberi perkhidmatan cepat, tepat dan berkesan. Sambungan itu, anggota perkhidmatan awam khususnya warga JKM digalakkan meluangkan sebahagian masa dalam jadual harian untuk aktiviti senaman. Tan Sri Musa berucap dalam majlis penutupan Pesta Sukan Muhibah JKM 2017 di Kota Kinabalu. Mengenai pesta sukan ini, beliau berkata penganjurannya dapat mengeratkan lagi kerjasama, semangat kerja berpasukan dan kesukanan dalam warga kerja JKM sekaligus menggalakkan dan memudayakan gaya hidup sihat melalui aktiviti sukan. Pasukan Jabatan Tanah dan Ukur Sabah dinobatkan Johan keseluruhan pesta sukan kali ini, manakala naib Johan disandang Jabatan Perhutanan Sabah dan pasukan Jabatan Ketua Menteri Perdana di tempat ketiga. Anugerah Olahragawan dan Olahragawati pula dimenangi Justin Dungi dan Jamoni Julani, kedua-duanya mewakili Jabatan Perhutanan Sabah. Kejohanan kali ke-12 ini melibatkan 21 acara yang disertai lebih 1,600 peserta mewakili jabatan dan agensi di bawah JKM, antaranya Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Perhutanan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah JAHINS dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Sebanyak 5,180 keluarga di Sandakan telah mendapat manfaat tinggal di rumah selesa melalui 8 projek perumahan rakyat PPR di daerah berkenaan. PPR terbabit ialah PPR Batu Sapi Sekong, Harmoni, Mesra, Sungai Manila, Lintas Sibuga, Gum Jaya, Murni dan Muhibah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji G. Muhammad Noor berkata, sebuah lagi PPR masih dalam pembinaan di Kampung Batu Putih yang mempunyai 900 unit rumah. PPR tersebut bagaimanapun masih belum mencukupi dan kerajaan negeri masih memohon kepada kerajaan pusat untuk menambah jumlah berkenaan. Feedback daripada Majlis Perbendaharaan Sandakan, kita perlu sekurang-kurang 45,000 rumah lagi jenis PPR ini untuk Sandakan. Kita sudah memohon untuk kerajaan persekutuan membina lebih banyak rumah PPR ini. Bukan saja di Sandakan tetapi di Tawa, Ulatatu dan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Beliau menyatakan demikian selepas melawat PPR Taman Harmoni dan Terminal Bas Luar Bandar Sandakan di Sandakan. Sementara itu, Datuk Haji G memberitahu beliau berpuas hati dengan kerja-kerja pembinaan Terminal Bas Luar Bandar Sandakan yang menelan kos kira-kira RM25 juta dan dijangka siap November ini. Setelah siap kelak, ia akan membolehkan pengangkutan awam dilaksanakan secara bersepadu di daerah tersebut sekaligus mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Bandar Sandakan. Mengulas mengenai Taman Rekreasi Ujana Ilopura, Datuk Haji G berkata kemudahan di Taman Rekreasi itu akan ditambah dari masa ke masa, termasuk menyediakan kios perniagaan untuk golongan muda. Beliau berharap masyarakat sekitar akan menggunakan kemudahan di taman yang dibina dengan kos berjumlah RM3.4 juta itu dengan sewajarnya. Usaha konservasi warisan alam semula jadi termasuk hutan bakau penting dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan fizikal dan alam sekitar. Ia juga dapat mengurangkan fenomena luar jangka seperti tanah runtuh, banjir serta pemanasan global. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata menyedari perkara itu, kerajaan negeri berusaha melaksana pelbagai formula dan usaha melindungi ekosistem semula jadi termasuk hutan bakau seperti Kota Kinabalu Wetland di pusat bandaraya. Komitmen dan bantuan pelbagai pihak khususnya Persatuan Konservasi Tanah Lembap Sabah SWCS dalam pemeliharaan Kota Kinabalu Wetland amat dihargai, apatah lagi yang merupakan satu-satunya hutan bakau yang tinggal di bandaraya Kota Kinabalu. Tan Sri Musa berucap melancarkan tapak Ramsar terbaru di Malaysia, Kota Kinabalu Wetland di Likas. Ucapannya dibacakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun.
Kota Kinabalu Wetland yang dulunya dikenali tapak Sanctuari Burung Bandaraya Kota Kinabalu merupakan tapak Ramsar bandar pertama di dunia dan tapak Ramsar kedua di Sabah selepas Ulu Segama Kinabatangan. Dalam majlis ini, Datuk Masidi turut melancarkan buku berjudul Oasis in the City Kota Kinabalu yang berkisarkan sejarah, pencapaian, cabaran dan aktiviti SWCS dan laman sesawang SWCS yang baharu. Sabah kini memiliki kira-kira 338,000 hektar tumbuhan bakau dan menyumbang 60% jumlah hutan bakau di Malaysia. Hiburan berbentuk nyanyian dan puisi keagamaan serta penganjuran majlis tazkirah berupaya menarik masyarakat Islam khususnya golongan muda mendalami ilmu agama Islam. Mengerusi bersama Jawatankuasa Pelaksana Sambutan Ma'al Hijrah tahun 1439 Hijriah, Peringkat Negeri Hamsan Haji Awang Supain berkata, medium berkenaan perlu digunakan dengan lebih kerap bagi menghidupkan usaha meningkatkan syiar Islam di negeri ini. Hamsan yang juga timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS berucap demikian dalam program Malam Kasih Junjungan di Dewan Serbaguna Libaran Sandakan. Mengenai program ini, Hamsan berkata ia bertujuan mendidik masyarakat Islam agar menjadikan amalan berselawat ke atas Nabi sebagai amalan seharian sekaligus menghindar masyarakat dari melakukan perkara-perkara mungkar. Sementara itu, di Kota Kinabalu bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah, Masjid Bandaraya MBR Likas mengadakan festival Hijrah sejak Jumaat lalu. Antara pengisiannya, klinik guaman berkaitan isu perundangan syariah, sivil dan jenayah bertujuan meningkatkan lagi kepekaan masyarakat termasuk para pelajar mengenai isu-isu berkenaan. Dapat membincangkan apa-apa yang isu yang kami kurang tahu dan kami dapat mengetahui dengan lebih lanjutlah di sini. Antaranya contoh-contohnya tentang munakahat, tentang penceraian, fasakh, segala itu. Saya dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk syariah, dia punya cabang-cabang syariah lah gitu. Saya dapat mengetahui macam mana bentuk prosedur-prosedur yang paling penting berpunakahat lah. Banyak dapat maklumat dan ilmu mengenai mahkamah. Di mana kalau di sekolah kami cuma belajar yang asas, tapi bila kami datang sini kami dapat lebih mendalam mengenai isu-isu di mahkamah. Contohnya mengenai perkahwinan, wasiat, harta dan sebagainya lah. Program ini anjuran bersama Biro Pendidikan dan Dakwah Pertubuhan Alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Limawan dan Syarikat Guaman Tetuan Razak and Associate. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela.